Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam kepada pelajar-pelajar dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah alhamdulillah hari ini kita sambung pembelajaran akhlak kita dalam muka surat 3 masih dalam muka surat 3. Cuma kita sambung kepada tajuk seterusnya iaitu khasa'is akhlaki. Okey, boleh tengok dalam buku teks tajuk khasa'is akhlaki. Ya, yang bawah tu kan. Selepas dalil nakli dengan dalil akli tu. Okey. Baik. Apa itu khasa'isul akhlaki? Khasa'isul akhlaki bermaksud ciri-ciri akhlak. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar ada 9 ciri-ciri akhlak. Mungkin kita akan sentuh sampai 7 sahaja dulu. Okey, 7 sahaja dulu ya. Baik. Jadi kita akan tengok ciri-ciri akhlak yang pertama ialah al-akhlaqu islamiyatu rabbaniyatun masdari. Okey, apa maksudnya? Maksudnya akhlak Islam bersumberkan ketuhanan. Okey, itu ciri yang pertama. Ciri akhlak Islam ni dia bersumberkan ketuhanan. Okey, baik. Okey, jadi kita akan tengok dia punya penjelasan. Dia kata apa? Fa innaha ta'tamidu. Apa itu fa'innaha ta'tamidu? Maka ianya bergantung. Ianya tu tadi akhlak. Okey, maka ianya bergantung ala kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bergantung atas apa? Bergantung di atas kitab Allah dan sunnah Nabi. Okey, kan? Akhlak Islam tadi diambil, ya. Dia disebut bergantung tadi. Diambil daripada apa? Kitab Allah, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Hadis-hadis Nabi. Okey. Kemudian dia kata apa? Fahiya rabbaniyatu. Ianya bersifat ketuhanan. Ya, bersandarkan pada Tuhan. Ialah Al-Quran ni Tuhan yang turunkan, Allah yang turunkan. Ya. Ianya bersifat ketuhanan al-hadafi wal ghayati. Ya. Pada apa? Pada sasaran dan matlamat. Ya, akhlak Islam ni sasaran dan matlamat ia adalah kepada Tuhan. Sebab tu disebut bersifat ketuhanan pada sasaran dan matlamat. Al-hadafi wal ghayah. Kemudian dia kata apa lagi? Wa ala hadha. Okey, atas perkara ini. Dan atas perkara ini fahiya ba'idatun kullal bu'di. Ya, dia kata maka jauhlah setiap penghambaan. Penghambaan ni apa? Kita lah beribadah kepada Allah tadi. Maka jauhlah setiap penghambaan ni tadi jauh daripada apa? Anil ra'yil bashari. Daripada pandangan manusia. Okey, maksudnya ibadat-ibadat kita, perhambaan kita kepada Allah jauh daripada pandangan manusia, bermaksud bukan ikut manusia yang buat. Bukan akhlak manusia ni, akhlak Islam ni bukannya dicipta oleh manusia. Semua ni adalah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimaksudkan jauh daripada pandangan manusia. Kalau adab etika yang diajar dari segi yang kata apa? Yang formal tu lah, yang kita belajar mungkin yang penjajah tinggalkan, itu adalah bersifat kemanusiaan. Manusia yang cipta peraturan-peraturan tersebut. Makan kena pakai sudu dengan garpu lah. Pakaian nak kena macam mana, nak ikat tie dan sebagainya lah. Ya? Okey. Kemudian dia kata wan nizamil wada'i. Dan juga jauh daripada apa? Daripada sistem setempat. Kan, sistem setempat. Apa-apa tempat lah. Kalau macam kita di Perak, macam saya lah, saya di Perak, korang bukan orang Perak kan. Ada juga yang orang Perak. Ada peraturan-peraturan setempat. Tapi kalau akhlak Islam ni, dia tidak terikat dengan sistem setempat. Dia diikat dengan sistem-sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fikri falsafi. Dan juga jauh daripada pemikiran falsafah. Pemikiran falsafah. Apa pemikiran falsafah ni? Pemikiran falsafah ni adalah satu bentuk teori ataupun
pemikiran yang mula-mula dicipta di Eropah, iaitu di Greek pada zaman Yunani. Tahu Yunani kat mana? Sekarang ni negara Greece. Okey, tahu tak negara Greece? Kalau tak tahu, balik buka peta. Bukan balik, korang memang kat rumah pun. Jadi boleh buka peta. Okey, itu yang pertama. Ciri yang pertama adalah akhlak Islam bersumberkan ketuhanan. Kemudian saya letakkan highlight rasanya. Belum. Okey, nanti kita akan highlightkan beberapa perkataan. Okey, kemudian ciri yang kedua adalah asyumul wa takamul, iaitu sempurna dan menyeluruh. Akhlak Islam ni sempurna dan dia menyeluruh. Mana-mana tempat kita pergi boleh guna. Okey, dia kata apa penerangan di sini? Innaha syamilatun wa mutakamilatun. Sesungguhnya ia syamilatun. Apa maksud dia? Sesungguhnya ia sempurna dan menyeluruh. Akhlak Islam ni sempurna, tak payah perbaiki dah kalau kita guna akhlak Islam. Tak payah perbaiki dah, memang ia sempurna. Dan juga menyeluruh semua aspek lah. Sesuai di mana-mana tempat. Okay. Dia kata kemudian ala kulli syu'unil hayat. Okay, menyeluruh dan sempurna pada seluruh perkara kehidupan. Pada pula atas seluruh perkara-perkara kehidupan. Selagi mana kita hidup, kita boleh guna akhlak Islam. Pergilah negara apa seperti Australia, Zimbabwe, Nigeria, Afrika Utara, dan mana sajalah. Itali ke Perancis, si Hatta ke Korea dan sebagainya, tak perlu kita belagak seperti Korea. Hanya perlu mengamalkan ciri-ciri akhlak Islam. Nanti orang Korea pun tertarik dengan akhlak-akhlak yang ditonjolkan. Tak payah acah-acah Korea. Okey, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah as-salahiyatu al-ammatu likulli zamani wa makani. Apa dia? Maksudnya kebaikan yang umum bagi setiap masa dan tempat. Kebaikan akhlak Islam ni dia satu yang bersifat umum. Dia sesuai lah maksudnya pada setiap masa dan tempat. Tak kira lah zaman dulu-dulu ke zaman 70-an, 80-an, 90-an. Sekarang tahun 2000, sekarang ni 2020. Kan? Zaman-zaman Covid ni sesuai dia amalkan akhlak-akhlak Islam. Okey. Okey, tengok penerangan dia. Dia kata apa? Fahiya salihun li jami'in nas. Dan ianya kebaikan bagi semua manusia. Akhlak Islam ni dia akan memberi kebaikan pada semua manusia, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira umur. Ya. Kemudian dia kata apa? Fi kulli usur. Ya, pada setiap waktu, every time, each time. Dia boleh digunakan. Pagi, petang, siang, malam boleh mengamalkan akhlak-akhlak Islam. Ya. Wa fi jami'il amakin, dan juga pada setiap tempat. Jami'il amakin. Mana-mana tempat. Pergilah bandar, kampung, luar bandar, tengah hutan, dalam hutan. Semua ada. Semua dah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam akhlak Islam. Kemudian dia kata apa? Nazran lima tatamayyazu bihi. Okey, melihat ia dicirikan dengannya. Okey, apa dicirikan dengan apa ni? Sebab apa yang disesuai pada setiap waktu ni? Sebab dilihat ia dicirikan dengannya. Nya apa? Minas suhulati wal yusri, dengan kemudahan dan kesenangan. Makna kata akhlak, nak mengamalkan akhlak Islam ni sesuatu yang mudah dan juga senang. Sebab tu orang bandar boleh, orang kampung boleh, orang duduk hutan boleh, tepi hutan boleh, orang duduk atas sungai boleh, orang duduk tengah laut pun boleh. No problem. Sebab dia mudah dan senang. Wa adamu masyaqqah. Adamu masyaqqah ni apa? Tanpa bebanan. Tak ada beban pun. Kalau kita nak jadi orang kaya, ya Allah, beban tu. Makan pun nak kena selur, makan nak kena pakai sudu garpu, kena makan pakai tangan kiri, sebab tangan kanan nak potong pisau. Kemudian nak jadi apa? Nak jadi anak raja, lagi susah. Seronok pun tengok seronok kan jadi anak raja. Lagi susah. Jalan pun kena kira step, semua diatur oleh protokol istana. Tapi akhlak Islam ni sesuatu yang sangat mudah
Dan sebenarnya ia sesuatu yang menyenangkan. Kenapa kita tidak mengamalkan akhlak Islam? Itu maksud wa'adamu masyaqqah, tanpa bebanan. Kemudian waraf'i, dan dia buat apa? Dan mengangkat. Akhlak Islam ni mengangkat al-haraji anin nas, mengangkat gangguan kepada manusia. Maksudnya kalau kita amal akhlak Islam ni, dia tidak mengganggu manusia. Dia membuang segala perkara-perkara yang mengganggu manusia. Kalau kita tengok orang kaya, dia punya perangai PL dia, getik aku tengoknya katanya. Gedik aku tengok orang kaya ni. Cakap pun nak beria-ria, jalan pun nak kepak je. Okay. Orang kaya. Koma tak kaya mana koma tahu kan. Okey. Baik. Jadi dia akan mengangkat segala gangguan kepada manusia. Maksudnya rasa terganggu tak adalah. Wa adami taklifihim, tanpa dan tidak menyusahkan. Dia tidak menyusahkan siapa-siapa. Not bothering anybody. Cakap putih sikit Bima la yutaq. Dan orang kata apa? Ciri-ciri akhlak yang tadi tidak menyusahkan. Tak ada benda yang susah dengan perkara yang tak mampu. Tak disusahkan dengan perkara yang tak mampu. Tak disuruh pun kita pakai baju cantik-cantik. Tak ada pun dalam ciri-ciri Islam, orang Islam mestilah memakai baju yang mahal. Tak ada. Mestilah memakai baju yang diperbuat daripada kulit. Tak ada. Mestilah bercakap 50 patah perkataan sehari. Tak ada. Yang ada dia ajar cakap dengan baik, nada suara mesti rendah. Itu akhlak Islam. Jadi dia tidak menyusahkan dengan perkara yang tak mampu. Okay, itu ciri yang ketiga. Kemudian boleh sediakan highlighter, kita akan highlightkan untuk ciri yang pertama kita highlightkan daripada fa innaha ta'tamidu ala kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah fahiya rabbaniyatul hadafi wal ghayati. Okey, nampak jelas Kalau tak nampak boleh pause video dan ulang semula. Okey, yang kedua sila highlightkan innaha syamilatun wa takamilah wal mutakamilatu ala kulli syu'unil hayah. Okay, ni highlightkan semualah sebab dia pendek je. Yang ketiga highlightkan fahiya salihun li jami'in nas fi kulli usur wa fi jami'il amakin nazran lima tamayyazu bihi min as-suhulah wa yusri. Okey, highlightkan yang tu Okey, ni tiga yang kena highlightkan. Maksudnya kena hafal. Yang ni akan masuk peperiksaan. Kalau orang kata kalau tak ada perubahan jadual, korang balik sekolah ni bulan 3, hujung bulan 3 terus ujian rasmi 1. Orang panggil masuk-masuk terus ujian. Baik. Next. Okey, sama nombor 4, cuma saya tak pakai buku lah, saya tulis dekat skrin ni. Okey, masuk muka surat 4. Okey. Nombor 4 sama nombor 4 adalah al-iqna'ul al-aqli wal wujdani. Apa dia itu? Maksudnya adalah meyakinkan akal dan jiwa. Akhlak Islam ni sesuatu benda yang meyakinkan akal kita dan juga jiwa kita. Jiwa ni hatilah. Kita yakin dengan beramal dengan akhlak Islam. Dia kata apa kat situ? Al-aqlus salim. Okey, akal yang sihat, al-aqlus salim, akal yang sihat ni yukna'u bima atats bihi. Yukna'u bima atats bihi. Dia kata apa? Akal yang sihat Allah, saya tertinggal perkataan. Dengan apa yang datang dengannya yukna'u. Yukna'u ni apa saya tak terjemah. Okey, nanti saya bagi tahu kemudian. Akal yang sihat mengeluarkan apa yang datang dengannya syariatul islamiyah, syariat agama ataupun syariat Islam. Akal yang sihat ni dia akan menerima apa yang datang dengannya syariat Islam. Dia akan terimalah segala syariat Islam. Syariat Islam ni benda yang ditetapkan dalam Al-Quran. Min nazamil akhlaqiyah. Dari peraturan-peraturan akhlak. Syariat Islam ada menyusun peraturan akhlak dalam Al-Quran. Jadi akal yang sihat ni akan terima. Siapa yang tak nak terima tu akal dia dah tak sihat lah.
akal dia dah mempunyai masalah. Boleh jumpa dengan doktor otak untuk memperbaiki balik sel-sel otak dia. Okey. Mutamayyizatu wa mustaqillatu an ghairiha, yang mana yang cemerlang dan berdikari dari yang lainnya. Peraturan akhlak Islam ni lebih cemerlang dan lebih orang kata apa, berdikari. Maksudnya dia tidak celup idea orang lain. Dari yang lainnya, daripada akhlak-akhlak yang lain lah. Kita belajar tata tertib orang putih ke, tata tertib tata tertib Melayu sendiri pun ada benda yang tak selari dengan Islam, maka ianya tidak sesempurna, secemerlang akhlak Islam. Okey. Baik, seterusnya al-mas'uliyati. Yang kelima adalah tanggungjawab. Okey. Dalam akhlak Islam ni ada tanggungjawab dia. Dia kata innal akhlaqi islamiyah. Okey. Sesungguhnya akhlak Islam, okey. Salin jangan tak salin. Taj'alul insanu mas'ulan. Menjadikan manusia ni bertanggungjawab. Akhlak-akhlak Islam ni dia akan menjadikan manusia ni bertanggungjawab, seorang yang bertanggungjawab. Amma yasduru minhu. Apa yang keluar darinya, daripada orang yang mengamalkan akhlak-akhlak Islam tadi, keluar darinya fi kulli jawanibil hayah, dalam setiap penjuru kehidupan. Maksudnya akhlak Islam tadi dia akan memenuhi segala tanggungjawab daripada setiap penjuru kehidupan kita. Hatta di rumah, di sekolah, bersama rakan-rakan, di tempat kerja, ketika kita bermain game sebagai contoh, Free Fire ke, PUBG ke, Candy Crush ke, macam mana? Ada akhlak. Jangan kita mencarut dan sebagainya tu kan. Dia jadi orang yang bertanggungjawab. Orang tengok, uish, dia ni main game pun bagus je, duduk beradab, tak ada kaki atas meja kan. Gitu. Okey. Sawa'u kanat hazihi. Sama ada ianya mas'uliyatu syahsiyati, tanggungjawab individu. Okey, dia akan jadi orang yang bertanggungjawab lah, sama ada dari segi tanggungjawab individu, tanggungjawab diri dia sendiri tadi tu, kepada keluarga, kepada ibu bapa, kepada orang tua, kepada guru-guru kan, kepada ilmu, kepada kelas saya ni kan, akhlak dia kan. Sama ada dia adalah tanggungjawab individu, mas'uliyatul jama'iyah, ataupun tanggungjawab bersama. Tanggungjawab yang jamaah, bersama lah, jemaah ni bersama. Tanggungjawab bersama kan. So bila mengikuti adab-adab Islam ni, dia akan dapatlah setiap perkara dalam penjuru kehidupan ni dia bertanggungjawab. Okey, selesai nombor 5. Okey, kalau ini boleh pause video ni kan. Okey. Next, nombor 6, al-ibratu bizahir wa batin min a'malil ma'an. Okey. Iaitu apa dia? Ibratun, pelajaran luaran dan dalaman. Ibratun bizahir. Zahir tu luaran. Wal batin, dalaman. Min a'malin ma'an, daripada amalan secara bersama. Maksudnya akhlak Islam ni dia mementingkan luaran dan dalaman. It's not just we look at the person from the outside. Daripada luar tengok handsome ke tak handsome, kurus ke gemuk ke, jalan kengkang ke tak kengkang ke. Tapi dalam akhlak Islam ni kita juga tengok dalaman. Dinilai dalaman. Nak tengok orang tu baik ke tak baik, tengok dalam dengan luar bersama sekali. Okey. Contoh. Okey, diterang kat sini kata apa? Innal akhlaqul islamiyah. Sesungguhnya akhlak Islam apa bunyi dia tadi? La tahkum ala, tidak menghukum. Akhlak Islam ni telah diajar dia tidak menghukum. Menghukum apa? Syahsun. Seorang individu. Kita tak akan menghukum seseorang individu bil khairi wa syarri, dengan kebaik dan buruk. Kita tak adalah hukum orang tu dengan baik dan buruk. Dengan apa?
bil muqtadi al-zahir faqat. Menurut luaran sahaja. Dengan menurut luaran sahaja. Okay, saya ulang balik. Tidaklah akhlak Islam ni menghukum seseorang individu baik ke buruk ke dia tu atas faktor luaran sahaja. Tak. Kan? Kita tak tengok dia punya luaran sahaja. Kita tak tengok saja pakaian dia. Mungkin pakaian dia comot-comot sebab dia tak ada duit. Belum tentu lagi akhlak dia tidak baik. Kan? Begitu. Kemudian dia kata apa? Bal yamtadda al-hukmu liyushmalu. Kemudian dia kata apa? Tetapi dilanjutkan menghukum itu meliputi, dilanjutkan hukum tadi tu sebab bila kita nak mukul seorang tu kita kena tengok bukan saja luaran, tapi kita kena tengok an-nawaya, niat. Niat seseorang tu. Niat seseorang tu kita kena tahu. Adakah dia buat kebaikan ni atas niat untuk menunjuk-nunjuk ataupun sebenarnya memang ikhlas. Wal maqasidu. Okey, dan tujuan dia. Nak tengok niat dan tujuan dia. Apa sebab dia buat benda ni? Kenapa hari ni baik je? Tengok kan, Irfan Naufal ni baik je. Apa tujuan dan niat dia? Oh, kelas Ustaz Habib baik, Irfan Naufal ni. Contoh. Oh, kelas Ustaz Habib Amirul Hakim ni senyap je. Kan? Tak banyak bunyi. Kalau kat luar rupanya kaki bahan orang. Itu tengok niat dan tujuan dia. Okey. Kalau niat dan tujuan dia adalah sebab menjaga adab-adab dengan guru, maka itu adalah akhlak yang benar. Ya. Wahya umurul batiniyah. Apa niat dan tujuan ni merupakan ianya perkara yang tersembunyi. Batiniyah. Batiniyah dalaman. Dia tersembunyi. It's hiding somewhere inside. Okay? Kita tak nampak kan. Fal'ibratu idza biniyah. Maka pengajarannya jika dengan niat. Maka pengajarannya kat situ, pembelajaran yang kita dapat adalah berdasarkan dengan niat dia tadi. Macam saya sebut Amirul Hakim tadi niat dia apa? Irfan Naufal tadi niat dia apa? Okey. Okey, kemudian yang hari ni yang terakhir kita tengok nombor 7. Saya tak nak buat video ni panjang-panjang sebab nanti ada yang tengok separuh dia skip. Sudah rugi kan. Baik, yang ketujuh ar-raqabatu ad-diniyah, iaitu penapisan agama. Dalam akhlak Islam ni dia akan ada satu ciri-ciri tapisan agama. Dia akan menyebabkan seseorang itu ditapis oleh agama menjadi the better person. Jadi orang yang lebih baik. Boleh tengok. Ar-raqabatu ta'ni. Okay. Penapisan ni bermakna muraqabatun al-muslim. Iaitu menapis Muslim. Orang Islam lah. Menapis orang Islam. Jadi apa? Dia tapis orang Islam ni supaya lijanibil maulahu subhanahu. Ke sisi Tuhannya yang Maha Esa. Ditapiskan manusia ni dengan akhlak-akhlak Islam supaya nanti kita akhir sekali akan berada di sisi Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi siapa yang nanti kita akan kembali kepada Allah. Jadi kenapa kita ikut akhlak Islam ni? Supaya tapisan kita manusia ni layaknya kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jami'il umur. Ya, dalam setiap perkara. Juga maksudnya disandarkan kita sampai tahap kita buat sesuatu ni semua kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap perkara. Al-hayati, kehidupan. In each things you do in your life, you do it because of Allah. Itulah dinamakan akhlak Islam. Apa-apa yang kita buat, kita tolong mak kita tolong kawan kita bekerja, kan? Kita mengisi masa lapang dengan hobi-hobi kita, semua berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, perbuatan kita nanti akan jadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang kita tidak melanggar batas-batas yang tidak sepatutnya. Kan? Kalau nak tolong mak ayah, kita jadi malas. Bila mak ayah suruh, senang je buat. Kalau dengan guru-guru pula, dia akan cakap elok-elok. Kan dia tertidur dalam kelas, guru kejut pun, dia tak ada nak mengamuk-ngamuk. Kan? Betul? Betul tak? Okay, Jadi, selesai untuk ini sahaja untuk hari ini. Jadi, saya harap korang dapatlah
menjalin semula. Oh, ada perkara macam saya terlupa nak suruh highlight kan. Tak apa, itu akan kita sambung pada minggu hadapan untuk highlight kan, dan minggu depan juga akan saya bagi soalan untuk dijawab ya. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.